Assalamualaikum. Ya betul. Alhamdulillah. Syukran. Very good girl. Assalamualaikum. Ustazah Suhaida. Okey, baik. Kita akan bincangkan tentang penghijrahan. Di mana penghijrahan itu tak senang, ya kan? Okey, dan daripada sudut pendidikan ustazah, sudut bagaimana daripada sudut perspektif Islamiah mengenai topik kita hari ini, dan ramai sebelum itu Diana Afendi merupakan seorang pelakon yang popular dengan antara filem popular atau Diana. Jadi mungkin dapat yang mereka masih ada macam level sikit pun macam satu yang nampak tak mana ni filem apa Diana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab jemput saya sampai ke sini, insyaAllah. Ada di sini tahu saya berapa filem apa? Filem apa tu? Saya tak nak sebut. Filem apa tu? Tak apa. Yang terbaru yang alhamdulillah saya lakonkan ialah filem Salam Cinta. Salam Cinta. Kamal Adi. Siapa? Kamal Adi. Kamal Adi. Adi. Filem itu filem ke drama? Itu filem. Oh, itu filem. Saya tak tengok filem. Saya lebih kepada filem. Oh, lebih kepada filem drama tak Drama saya drama juga. Tapi saya sebelum ni banyak lah lebih. Oh, banyak jadi malu dan sebagainya. Okey, tak apa. Jadi kita nak tanya apa yang mendorong Diana ni. Sebab tu dah lama Diana berhijab sejak tahun bila tu? Last year? 2011. Mungkin 3 tahun lepas ya? Okey, apa yang mendorong Diana untuk ubah ataupun berhijab? Okey. Allahumma ya sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu tak ada juga kepada Ustaz Muhammad saya. Saya Diana binti Abdul Hashim. Nama komersial Diana Amin. Saya pelakon dan pengacara daripada Malaysia sejauh ini. Sebelum saya cerita tentang macam mana saya berhijrah, saya nak cerita dulu macam mana saya boleh jadi tak berpeluang tu. Sebab sebenarnya saya dibesarkan di Johor Bahru, di Baru. Jadi sebenarnya dekat Johor kami memang dekat sekolah memang berjuang. Jadi bukanlah satu macam perkara yang sangat ganjil untuk saya ketika bukan saya tak pernah merasa, tak pernah belajar agama, tak pernah faham tak? Saya faham. Dan saya sambung masuk universiti. Masa saya masuk ke universiti tu, saya orang Johor, tapi saya masuk universiti kat sini, dekat USN. Jadi bila saya jauh daripada mak dan ayah saya tu, sebenarnya yang detik-detik bagaimana saya makin lama makin hilang hidung saya, makin pakaian saya pun makin lama makin singkat dan sebagainya lah. Bila saya berjauhan dengan mak dan ayah saya, sebab aku tahu, sebab bila saya membesar, saya berhijab, saya nak tutup aurat. Sebab mak dan ayah saya suruh, mak dan ayah saya apa dalam tudung kan, mak dan ayah saya marah kalau saya tak pakai tudung. Jadi bila saya berada di dalam kawasan dan saya rasa ada saudara-saudara saya yang nampak saya akan pakai tudung sebab saya takut nanti mak dan ayah saya tahu kalau saya tak pakai. Jadi bila dah jauh daripada mak dan ayah saya tu, saya rasa ni diorang tak nampak apa yang saya buat sekarang. Saya maksudnya saya berhijab pun saya tak faham maksudnya kenapa. Saya tak faham kenapa sebenarnya saya kena jaga diri saya. Kenapa sebenarnya saya kena pakai hijab macam tu. Kenapa dia pakai longgar-longgar. Dan bila berjauhan dengan mak ayah saya tu, saya rasa masih bebas. Dan saya semakin tak tanggung jawab lah. Dan kau masa tu mengajar tengok
saya mati nanti. Saya fikir tentang nanti kalau saya mati, saya tak boleh nak minta tolong siapa-siapa. Saya akan, cuma saya takut sangat, cuma saya rasa macam sekarang ni ramai orang ada saya rumah ayah saya. Tapi saya rasa saya akan seorang yang tak dalam tu, dalam masa pula saya akan seorang yang saya tak boleh minta tolong siapa-siapa. Dan pada saat itu saya sangat takut dan saya menangis tak. Lepas tu, tapi walaupun Allah dah sedarkan saya sampai tahap saya sangat takut, sampai tahap saya menangis, saya fikir macam mana saya akan diangkat semua, tapi saya tak grab hidayah yang Allah bagi tu. Saya kiranya macam takut-takut nangis-nangis, tapi sedar rasa macam dah sedar nak berubah, tapi saya tak berubah. Banyak lagi macam tu. Tapi Alhamdulillah, macam mana pun saya punya kecil tu, Allah sayang lagi. Allah masih lagi cuba bantu saya bila saya jumpa dengan sahabat saya. Dan dia cerita kat saya tentang satu hadis. Dan masa dia cerita tentang hadis tu dalam keadaan dia menangis. Jadi bila seorang sahabat menangis, dia mesti ada sesuatu di sebalik hadis tu kan. Dia cerita pada saya tentang bagaimana sehingga perabatan Nabi Muhammad SAW baginda hanya bersama dengan umatnya. Semasa baginda dipukul kepayahan, baginda risau macam mana nak tengok umat ini macam mana kita semua akan mati. Itu umat ni dan dia sangat sedih lah. Tapi dia masa Allah tu pun dia tanya kepada malaikat, adakah malaikat apakah nasib umat-umat itu? Dan bila malaikat Jibril cakap yang umat lain akan masuk ke dalam syurga selagi umat nak masuk ke dalam syurga, barulah Muhammad rasa lega. Sebab dia kita sangat kenal macam mana dan dia tahu macam mana sakit dia baru dia mati nanti. Saya rasa kalau Nabi Muhammad yang kita tak pernah jumpa, yang kalau kita masuk neraka pun dia akan masuk syurga saat tu dia boleh sangat dikawal kita. Saya rasa adalah sangat tak berapa nak bijak sangatlah kalau saya sendiri tak sayang diri saya. Tak berapa nak pandai lah kalau saya sendiri tak takut tentang azab nak mati nanti. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tahu sakit dia macam mana. So, masa tu bila saya dengar hadis tu dan saya fikir tentang hadis tersebut, saya fikir tentang betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semua umat ini. Dan saya fikir itu ialah satu hakikat yang kita semua akan meninggalkan dunia ini. Itu ialah satu hakikat yang kita semua akan balas dengan segala amalan yang kita lakukan. So saya tak boleh nak meninggalkan hakikat tu. Saya kena face inside sesuatu lagi dan kita akan beranjak dan saya rasa lebih elok lah. Sekarang ni saya kena berhijrah dan Alhamdulillah Allah bagi saya kekuatan lah. Kalau sebelum ni saya takut tapi saya tak fikir dan saya tak ada kekuatan untuk berhijrah. Tapi Alhamdulillah Allah bagi saya peluang banyak lagi dan akhirnya saya melakukan keperluan lah untuk cuba untuk orang lain, cuba untuk belajar ilmu agama, cuba belajar solat dari solat sampai saya buka buku balik lah macam nak solat tu. Saya punya tahap itu tetapi saya lupakan agama saya. Tapi Alhamdulillah itu ialah satu masa waktu. Alhamdulillah saya boleh katakan yang itu ialah masa saya dan Alhamdulillah saya dapat peluang untuk berubahlah sebelum saya tinggalkan dunia ini. Dan lagi satu yang menyebabkan saya kuat untuk berhijrah sebab saya selalu tahu bila saya jauh daripada mak dan ayah saya selalu telefon diorang, saya selalu cakap saya satu kat diorang kan. Lepas tu satu macam saya tahu kalau saya buat salah, ayah saya yang kena tanggung dosa saya juga. So saya terbayang dosa ayah saya yang bersama saya yang habis sebab dia kan. Saya terbayang mungkin dia terbayang mak dia. Saya rasa tak adil
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum saya jawab soalan Kak Aida, saya nak petik satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud. Satu hari Rasulullah duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Rasulullah duduk, Rasulullah cakap, aku rindu dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Sahabat tanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Tidak, kamu adalah sahabatku. Jadi siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, mereka yang beriman kepadaku, yang cinta kepadaku, tapi mereka tidak pernah nampak aku. Siapa dia? Umatku. Jadi Islam ni hidup kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita cakap pasal penghijrahan seseorang, sama ada dia artis ataupun tidak, kita nak kembali kepada Allah adalah dengan cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi komen sikit tentang penghijrahan Diana Amir yang cantik manis orangnya. Itu adalah kemahuan Allah, kehendak Allah. Allah pilih sesiapa yang Allah nak untuk dapatkan hidayah. Allah pilih, tapi dengan hasrat kita sebagai manusia, sebagai hamba, kita nak Allah. Dalam hidup ni, kita pernah tanya tak kita nak apa? Kalau saya tanya awak, 2013 ni, awak nak apa dalam hidup? Awak akan list banyak benda yang semua kemahuan dunia. Saya nak rumah, saya nak beli kereta, saya nak, semua saya nak. Tapi kita tak pernah letak dalam satu itu sesungguhnya kita nak Allah. Kita malu nak cakap dengan orang, kita nak Allah. Sebagai seorang hamba, bila kita nak Allah, kemahuan nafsu kita, nak Allah maksudnya kita nak buat apa yang Allah nak dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu maksudnya nak Allah. Dan itulah definisi seorang hamba. So bila kita cakap pasal hijab, dia bukan sebab kita nak pakai tudung, dia sebab kita nak menutup aurat. Itulah yang Allah suruh dalam Al-Quran. Jadi itu je sedikit daripada komen. Itu Ustazah pun satu sama apa boleh adik-adik dia ada pernah tak silap kan? Saya juga mana kan Ustazah? Boleh sekolah belum dengan berbualan lagi. Dan saya rasa memang kalau di KL ataupun di hiburan Kuala Lumpur, memang penerimaan saya rasa mereka dari sudut hiburan lah, mereka ada yang agak kerap untuk meragukan masyarakat tertentu dan juga dan tegasnya akan pergi kepada peminat-peminat ya. Dan saya rasa dengan perubahan atau penghijrahan Diana Amir, bahkan mereka penerimaan bukan saja setakat peminat, tapi keseluruhannya industri hiburan itu sendiri. Adakah mereka menerima perubahan atau penghijrahan Diana ini saat ini bagaimana? Tentang penerimaan itu, saya rasa kalau kita nak lakukan apa-apa sahaja pun pasti ada yang positif dan pasti ada yang negatif. Kalau saya alhamdulillah masa saya nak pergi hijrah tu macam selesai nak kira kepada Allah. Industri itu sendiri ramai sangat-sangat yang aku cuba juga untuk berubah. Dan sekarang ni pun sedang untuk menjadikan lagi usaha dakwah untuk lagi lah. Sebab kalau ikut Islam sekarang memang dah rasa macam ramai yang dah pakai tudung kan, tapi ramai lagi tak pakai sebenarnya. So sekarang ni usaha dakwah tu semakin giatkan lah sebenarnya dekat Malaysia untuk menarik sahabat-sahabat kita sayang yang lain untuk sama-sama dan penerimaan
saya tak tahu lah sebab sebenarnya ada juga yang aktif. Macam sekarang kan ada media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube semua. Dan kebanyakan kalau yang tidak begitu menerima dan mendoakan tu, mereka akan memberi komen kat situ lah. Dan yang tak berapa nak sedap dengar sangat. Contohnya macam ada yang cakap suruh saya ingatlah sikit, saya ni baru je pakai tudung, tak payahlah nak berlagak macam sana. Ataupun ada yang menegur, saya rasa mungkin niat untuk tengok kita jadi yang baik, tapi teguran tu sebenarnya pun dengan cara yang tak berapa nak berhemah sangat. So tapi saya rasa dalam apa-apa sahaja yang kita buat pun pasti akan ada negatifnya. Cuma kalau sebelum ni yang negatif tu, kalau saya tengok, saya akan tengok dengan cara yang saya akan sedih, saya akan tak puas hati, saya akan rasa macam kenapa orang rasa macam ni, saya tak buat macam tu, saya try lagi saya nak tahu. Tapi dalamnya alhamdulillah, bila saya fikir dan saya tengok kembali komen-komen orang yang tidak berapa nak membina, saya memfikirkan diri mereka macam saya yang dulu. Mungkin mereka belum faham, mungkin mereka belum ada ilmu bagaimana untuk menegur. Mungkin mereka tak sedar yang cara teguran mereka tu, mungkin diorang main khusus je, main cakap je. Tapi diorang tak fikir yang kalau diorang cakap macam ni, apa yang kita tak fikir. Tapi insyaAllah satu hari nanti, mereka akan sedar juga macam mana insyaAllah saya sedar. So, insyaAllah dengan ilmu itulah yang kita cari dengan kesedaran. Saya harap mereka pun sama akan sedar lah yang ramai sebenarnya dalam industri cukup untuk berubah. Tapi jangan expect kami untuk jadi perfector. Sebab kami daripada keadaan macam mana sebelum ni, dan kami sedang mencari ilmu, kami sedang cuba untuk berubah. Jadi saya rasa lebih elok untuk masyarakat mendoakan dan memberikan kata-kata kebaikan daripada terus mencari kesalahan. Sebab bukan kami lah, semua ataupun kebanyakan yang sedang cuba untuk berkira ke jalan yang lebih baik. Kami kalau boleh ingin orang tu ingat bahawa kalau untuk perumpamaan lah antara tanah liat dan juga kopi itu lah. Kalau kita nak membentuk sebuah rumah menggunakan Play-Doh, sangatlah mudah. Kita mainlah dan kita nak buat bentuk rumah macam mana boleh. Tapi manusia tak macam tu. Manusia tak berubah daripada tanam Play-Doh tu menjadi rumah begitu saja. Kita ni nak mendidik hati kita, nak mencari ilmu, nak betulkan diri macam tanam liat yang nak buat tukar. Macam kita buat sedikit demi sedikit dan betulkan lagi, tersalah, betulkan lagi. Bukan kita perfect. Jadi saya harap masyarakat tak benar-benar memaham benda tersebut. Kami sedang mencuba dan saya rasa doa itu lebih penting daripada masyarakat luar sana untuk kami sentiasa berada di jalan yang benar. Sebab walaupun ramai yang sudah berhijrah, walaupun contohnya saya sendiri, tapi untuk terus kekal di jalan itu sangat mencabar. Sebab kadang-kadang saya rasa iman saya gagal. Kadang-kadang saya rasa ada rasa tak puas hati, ada rasa yang kenapa. Tapi kadang-kadang saya rasa sangat bersyukur ya Allah. Kadang-kadang saya rasa macam, ini semua ialah cabaran daripada Allah, Allah sayang. Tapi kadang-kadang masih akan ada syaitan akan tetap terus menguji kita. Jadi untuk saya itu istiqamah itu saya meminta doa kepada. Kemudian saya rasa lebih kepada kembali juga kepada saya punya persekitaran, siapa saya berkawan. Sebab itulah saya cukup untuk hadir ke majlis ilmu macam ni. Dan sebab itulah ramai sebenarnya yang sudah berhijrah dekat yang cuba untuk kembali itu. Kami dilibatkan diri dalam satu usrah yang digelar usrah fitrah. Bila kami dilibatkan diri dalam usrah fitrah itu, barulah ada satu kelompok dan di situ kami belajar ilmu, kami kenal, dan di situ kami cuba untuk ajak lagi kawan-kawan yang lain
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. First, kita nak kena tahu dalam dunia ni Allah ciptakan kita semua untuk mencari redha Allah. Bukan nak dapat pujian dari manusia, bukan nak dapat reward dari manusia. Itu nombor satu. Dan nombor dua, the moment hati kita nak Allah, the moment hati kita belajar ilmu Allah, Allah akan kasih kita pujian. So the moment kita nak Allah, kita kena take note tau, kita ada syaitan sekeliling kita. So dalam office syaitan ni, muka-muka kita ni semua, awak ni semua, kita ni semua macam most wanted man. Lepas ni kita keluar masjid aja, syaitan dah start nak tunjuk-tunjuk kita dah. Syaitan dah nak start menggoda kita. Itu kan tujuan syaitan, nak menggoda Nabi Adam dan seluruh anak-anak Adam masuk neraka bersama. That's the reason why kita nak kena tahu kita nak apa dalam dunia ni. Kita cuma nak Allah. Itu nak kena keep repeating tau. Itu yang membuatkan kita yang hati nak kena kuat untuk Allah saja. Hatta seandainya dalam rumah tangga kita gaduh dengan suami kita pun, kita nak kena tahu kita still nak Allah. Dan suami ni sebagai medium untuk kita masuk syurga. So nombor dua, first kita nak kena tahu kita nak Allah. Second, kita nak kena selalu dengan jemaah, selalu dengan kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang baik ni siapa? Kawan-kawan yang ingatkan kita tentang Allah. So kalau hatta awak duduk kat kedai kopi pun, tapi kawan-kawan ni semua cakap pasal Allah, buat kita tenang, dengar syarahan, dengar nasihat tentang Allah, dan duduklah bersama mereka. Dan ketiga, Quran tak boleh tinggal. Ada perbatas mengatakan seandainya kita nak berbual dengan Allah, kita akan solat. Dalam solat tu lah kita akan mengadu, Ya Allah, Ya Allah. Tapi kalau Allah nak berbual dengan kita, kita akan baca Quran. Sebab bila kita baca Quran, dia bukan setakat baca, dia bukan setakat baca tajwid sedap, tidak. Kita kena faham. Lepas baca tu baca tafsir dia. Apa sebenarnya mesej Allah nak sampaikan? Itu Syekh. Terima kasih. Dan saya rasa memang kita sekali sama-sama nak berkongsi pengalaman Diana dan yang lain juga mengambil daripada situ dalam pencerahan beliau dan memberi sekadar kepada remaja kita yang juga saya rasa ada di sini dan mungkin Bismillah yang inginkan perubahan di dalam kehidupan di bandar yang serba moden di Singapura. Dan sebelum saya teruskan, mungkin saya ingin berikan peluang kepada penasihat kabinet yang ada di sini yang ingin mengajukan soalan kepada Diana. Silakan. Ada soalan? Silakan soalan anda. Di bawah ini Diana dari KL khusus untuk mungkin peminatnya di sini ataupun siapa-siapa yang ingin mengajukan soalan kepada Diana. Mungkin sediakan dulu soalan tu right at the paper dan mungkin nanti wakil daripada masjid. Awak ada? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Hajar Rosdaya. Jadi saya nak tanya dengan Diana, dengan jawab dengan sekelasnya. Diana berhijrah kerana Allah masa pertama atau secara ikut-ikutan? Kerana trend masa ini ramai selebriti di Malaysia yang berhijrah untuk Allah. Pertamanya saya baru ikuti Celik Hati Kelolaan Dr. Muhayyad bersama dengan Datuk Syarifah Aini. Dia pun agak terkejut dan terkejut dengan perubahan pada artis-artis. Tapi adakah penghijrahan itu bentuk penghijrahan yang benar-benar mengikut landasan Al-Quran dari surah An-Nur atau sekadar ikut-ikutan? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Hajar. Dia ada soalan itu. Bukan niat dia kerana Allah ataupun ada kerana ikut-ikutan. Seperti yang saya ceritakan
bagaimana Nabi Muhammad sangat sayang kepada umat ini. Dan alhamdulillah pada titik itu hati saya berbuka untuk berbagi diri saya. Dan saya rasa insyaAllah bukanlah kerana titik ikut, sebab kira ini bukan perkara ialah apa perkara dunia. Ini perkara tentang akhirat yang memang kita akan pergi, memang kita semua akan pergi. Dan insyaAllah kalau saya terlupa, saya akan ingat kembali apa niat saya. Kenapa saya nak berhijrah? Kalau saya ada terasa sedih ataupun sebagainya, saya akan ingat kembali kenapa saya berhijrah. Niat saya kenapa? Dan kalau niat itu kerana Allah, insyaAllah kita akan tetap kuat. Kita akan tetap kuat untuk berjuang, untuk sentiasa berada dalam Allah. So, niat itu insyaAllah Allah lebih tahu. Dan untuk kekal istiqamah itu, saya rasa mungkin saya akan bercakap dengan niat tu, kena ingat kenapa nak berhijrah. Dan kemudian yang kedua dia juga ada kawan-kawan yang baik. Persekitaran tu kena baik. Sebab kalau kita terlupa, ada kawan untuk mengingatkan kita, ada kawan untuk menegur kita kalau kita bersalah. Dan kemudian kita cari ilmu sebanyak yang mungkin. Sebab makin kita belajar, makin kita banyak yang tak tahu dia. So saya cuba untuk meningkatkan ilmu saya. Sebab kadang-kadang macam mana kita nak beramal kalau kita tak ada ilmu. So saya cuba meningkatkan ilmu saya. Dan kemudian sentiasa mujahadah, sentiasa berazam untuk tetap di jalan Allah. Dan yang terakhir sekali adalah bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagi kita. Sedangkan Muhammad SAW yang memang dah dijanjikan syurga, yang saya cakap tadi, subhanallah sangat sayangkan kita. Tapi masih solat sampai buka-buka kaki kenapa? Sebab kaki nak jadi seorang ibu yang bersyukur. So saya rasa kita ni yang selalulah mengadu ada banyak masalah dan sebagainya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang kurang menyaksikan daripada kita rasa kita akan kita bersyukur. So alhamdulillah Allah bagi saya satu kesedaran, satu hidayah yang saya rasa sangat besar nikmat dia. Daripada sebelum ni saya kalau buat salah saya tak rasa salah. Kalau saya buat salah saya pandang sebelah mata. Tapi alhamdulillah sekarang ini kira sebelum saya tinggalkan dunia ni lah, saya kira rasa bersalah untuk buat salah. Dan rasa malu dengan Allah kalau kita buat salah. Dan rasa takut untuk buat salah sebab kita tahu ada satu perjuangan yang sangat jauh lagi, iaitu kita nak ucap tempat yang lebih indah daripada dunia ni, iaitu akhirat kelak. Kita semua nak masuk syurga. Jadi itu ialah satu perkara yang main-main. Dan saya minta nak berlanya seikhlasnya. Sebab dekat Malaysia pun paper selalu tanya ikhlaskan mereka bertunduk. Dan saya fikir janganlah dipersoalkan ada ikhlas atau tidak. Bukan mereka cuba berubah. Daripada sudut pandang saya, dengan fungsi yang Diana ini saya rasa fungsi ikhlasnya. Dan asas Diana ini memang dah kuat sebab keluarganya pun dah menerapkan, ya, asas-asas lama sejak dari kecil dari itu. Diana, alhamdulillah. Okey, baik. Dan Diana sekarang masih dalam jadi rumahnya. Jadi ada selektif atau mengirim drama-drama untuk berlaku sahaja. Saya kalau saya nak kerja watak-watak macam dulu, kenapa kira
Dan saya diberi peluang untuk menulis buku, dan saya diberi peluang untuk meniaga, saya diberi peluang untuk banyak buat perkara yang saya tak pernah dapat buat sebelum ni. Allah bukakan saya peluang yang rezeki yang luas yang bila saya buat saya rasa tenang. Dan sebab itu, insyaAllah di jalan Allah pakai salam tak akhirat kelak. So saya rasa itu lebih perjuangan yang lebih kita perlu utamakan daripada perjuangan nak popular, perjuangan yang nak memo, itu perjuangan yang sia-sia. So baik kita perjuangkan satu perkara yang bila kita buat kita rasa tenang, dan insyaAllah kita minta kita dapat pahala dan juga saham ke akhirat kelak. Wallahualam. Saya rasa tadi saya nak kita nak tambah sikit. Saya suka sangat bila dalam persoalan tentang rezeki Allah. Bila kita lihat pada bila seperti saya katakan, kita percaya kepada rezeki Allah, itu adalah salah satu step untuk kita kenal Allah. That is the first step to know Allah is to believe in His rezeki. Ini bukan untuk selebriti, untuk kita semua. Boleh tak? Boleh tak? Example besok kita pergi kerja, kita terus resign. Untuk uji diri kita, kita percaya rezeki Allah dekat pada mana. Boleh tak? Tak boleh kan? Sama, saya pun tak boleh. Ini menunjukkan iman kita dengan Allah belum lagi kuat. Not strong enough. Jadi kita kena syekh saya, guru saya selalu nasihatkan saya untuk eksperimen Allah's rezeki. Kita boleh buat macam gini. For example, besok kita pergi kerja, kita cuma bawa rezeki dekat aja. Itu untuk transportation delivery. Tapi tak payah bawa wallet, tak payah bawa duit, tak payah bawa ATM. Dan kita experience rezeki Allah macam mana Allah rezeki kita rezeki. Untuk satu hari tu. Sebab rezeki ni dia bukan duit, betul tak? Anak rezeki. Banyak lagi sumber-sumber rezeki yang Allah boleh kasih kan. Bila kita cakap pasal sayangnya Allah dengan kita, lebih dalam sayangnya mak dengan kita. Kita sayang mak kita kan, dan mak kita pun sayang kita kan. Tapi sayangnya Allah kepada kita dalam sangat yang kita tak boleh nak describe. Kita tak boleh nak rasa sampai kita kenal Allah. So, saya suka macam tu. Okey, dari sini Dr. Fatmah ingin bertanya soalan masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah hati sana alhamdulillah Tuhan bagi daya hijrah. Tetapi dari pengalaman saya, ramai artis di negara Arab bila dia hijrah, terus hijrah. You cannot hijrah halfway. Because alam artis ni maklumlah, mixing is a man, joking is a man, moving in front of the man, leave the house lama. We are women, we are not men. So kalau kita hijrah, betul Masya Allah cakap kita slowly. Tetapi alam artis ni, you are inviting for something that you will never hijrah yang sempurna. Still hijrah 50-50. Only cover. Where is the time you do your ibadah? Where is the time you do rizki ni? Allah Subhanahu Wa Taala dia kata apa? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia keluar daripada segala kesusahan dan bagi rizki tanpa hisab. Why only I choose my rizki in a surrounding that full of fitnah? Because there are certain cerita yang kita cinta zaman, yang kita kenal keluar zaman. There is no story that in the story that you can do something that can move the heart of the people to get the iktiba. Still is fitnah. So what I believe, when we do the hijrah, kita kena fikir juga apa dia yang sepatutnya hijrah yang sempurna. Because Rasulullah said, "Man kanat hijratuhu lillahi wa rasulih, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa hijrah sungguh-sungguh kerana Allah dan Rasulnya, Allah akan buka all the pintu dan hijrah dia insyaAllah mustajab. So I'm very happy to meet you, but I just want you to consider, oleh kerana most of the artists di negara Arab
Dan mungkin kata-kata ada di antara khusus untuk remaja yang message yang kita ingin sampaikan. Saya rasa kita semua di sini mendahulukan syurga Allah. Kita semua di sini tiada yang berani untuk memasuki neraka Allah. Dan dengan itu kita semua tidak memiliki satu sifat kehampaan yang sangat tinggi. Ingat kembali yang setinggi mana pun kita, apa pun kita punya pekerjaan dekat dunia ni, tapi Allah pandang kita dengan cara yang baik. Bukan pandang kita dengan siapakah kita di dunia ini, apakah pekerjaan kita, tapi Allah pandang kita dengan tahap ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan untuk mendapatkan takwa itu, kita perlu satu sifat takwa yang sangat tinggi dalam diri. Kalau kita baru je melintasi hari Isra Mi'raj itu, bagi saya istimewa Isra Mi'raj, dan seperti yang Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Yang bermaksud memasuki engkau ya Allah yang telah memperjalankan hamba. Hamba pun itu tidak state siapakah hamba Allah. Begitu. Pada malam hari yang masjidil haram dan masjidil aqsa, kenapa dia bilang hamba begitu? Kenapa tidak? Tentunya Muhammad. Kenapa tidak? Kasih Allah yang sebagainya. Kenapa hamba? Sebab kita di sini kalau kita ada satu sifat kehambaan yang sangat tinggi, kita tahu di mana pun kita berdiri, kita akhirnya akan sujud kepada Allah juga. Kita akan kembali kepada Allah juga. InsyaAllah kita akan sentiasa cuba untuk perbaiki diri, cuba untuk muhasabah diri, cuba untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik. So bagi saya, walau apa pun yang berlaku, hendaknya kita ingin hamba Allah, supaya kita sentiasa ingin tidak sombong kepada Allah untuk solat, ingin sentiasa beristighfar dan tidak membagi diri dengan sedikit ilmu yang kita ada, insyaAllah. Allah.